النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Pada Istongkat serta Jawatan Kuasa, yang dimuliakan Tuan Haji Yusif, Tuan Haji Latif, Tuan Haji, juga penggerak Imarah, Tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ingin nak bergema alhamdulillah juga. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Syukur kita pada hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah itu, Allah beri kita lagi ruang dan peluang hari ini. Allah beri kita lagi masa dan kesempatan. Allah Ta'ala beri kita lagi sihat dan kekuatan. Untuk hari ini kita belajar nak raih kasih sayang Allah. Belajar nak cari rida Allah. Ya Allah, lama dah kita cuti semesta. Tiba-tiba macam mana anak saya jugalah, bila cuti daripada madrasah nak raya itu suka ya Allah. Bila balik muka je muka duka cita semua. Allahu Akbar. Yelah, kita cuti daripada awal bulan 5 sampai sekarang dah bulan 11, masya-Allah. Gitulah rasanya, mungkin agaknya yang lain duka cita aja dah kena pergi kuliah. Taklah je tak. Jadi alhamdulillah Allah sayang kita. Dan ramai-ramai pada kalangan hamba-Nya yang Allah Ta'ala pilih kita. Tanda ada cintanya Allah pada kita. Diletakkan kita di mana pula? Diletakkan kita di tempat yang Allah suka, Allah cinta. Itu salah satu tandanya Allah cinta kita, itu Allah suka kita. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Oleh kerana tak ramai yang datang kan, kita ubah strategi pengajaran lah, pengajian kita. Daripada kitab kita pada hari ni ala-ala maulid. Kita singkap kembali sejarah yang kita semua dah tahu. Kita cuba ingat kembali macam mana pengorbanan Nabi, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sampai hari ni agama Islam sampai parit setongkat. Pengorbanan yang kita nak nilai hari ini. Mudah-mudahan dengan kita menyingkap kembali sejarah, dia bagi jazbah atau berapa kekuatan untuk kita lebih dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kalau kita rasa kita gembira sekarang, banyak negeri di Malaysia ni dah ke fasa 4 bebas lah kita kata. Tapi tak sebebas dulu. 2019 awal tak macam dulu. Kita merdeka tak macam merdeka dulu. Jadi hari ini kita dah berada di fasa 4 dan kita jangan lupa kita juga duduk di dunia ni sekarang di fasa 4. Fasa ke pasar? Fasa tani, fasa Jadinya hari ini kira-kira lah tuan-tuan puan, fasa apa tu? Tak kira lah. Okey, fasa ini yang kita lalui, tidak boleh tidak. Saya tuan-tuan puan mengaku sekarang ni saya berada di fasa wabak. Betul tak? Saya berada di fasa bala. Bukan jual kayu bala. Saya berada di fasa fitnah, bala, wabak, fitnah. Lagi satu, bala, wabak, fitnah. Saya berada di fasa musibah. Tak tahulah kalau kita tak rasa empat itu berada pada kita sekarang. Kita berada di fasa bala, wabak, fitnah, musibah. Allah Ta'ala turunkan bertubi-tubi dalam fasa ni, 4 fasa ni. Bila nak ditarik balaknya, bila nak ditarik wabaknya, bila nak ditarik musibahnya, bila nak ditarik fitnahnya. Bila tuan-tuan puan-puan, apabila semua hamba Allah kembali kepada Allah. Bila hamba Allah ni kembali kepada Allah, Allah akan tarik balaknya, Allah akan tarik wabaknya, Allah akan tarik musibahnya, Allah akan tarik fitnahnya. Tapi hari ini diuji kita makin jauh dengan Allah. Harapan kita makin kurang dengan Allah. Allah tambah lagi balaknya, Allah tambah lagi wabaknya, Allah tambah tambah musibahnya, Allah tambah fitnahnya. Itu je lah. Jadi kita gembira sekarang dah boleh kesana kemari. Saya pun gembira dah boleh balik kampung, boleh ziarah orang tua. Gembira kita. Tapi satu masalah sekarang ni yang kita berada yang di kepompong balak ni. Di kepompong balak, wabak, musibah dan fitnah ni bila nak pergi ni. Jadi tidak boleh tidak, majlis-majlis seperti inilah yang dikatakan majlis tarik rahmat kasih sayang Allah. Masjid kumpul-kumpul kerana Allah Ta'ala, inilah majlis tarik rahmat kasih sayang Allah. Majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis tilawatul Quran, majlis tarik rahmat kasih sayang Allah. Kalau tidak tuan-tuan, sampai bila kita akan terus menerus dengan 4 perkara ini. Tidak boleh tidak hari ini selesainya 4 perkara. Apa 4 itu? Tadi apa? Bala, wabak, musibah, fitnah tu. Macam mana nak Allah ambil segera? Kembalilah kita, dekatlah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan maupun insan terpilih, Allah pilih jadi asbab tarik rahmat kasih sayang. Allah pilih tuan jadi asbabnya tarik rahmat kasih sayang Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus diberi ruang dan peluang. Mudah-mudahan diberi masa kesempatan. Mudah-mudahan terus diberi sihat dan kekuatan. Janganlah ditutup lagi. Ya Allah, janganlah ya Allah. Bukan kita tak doa pun. Kita doa, ya Allah, tariklah musibah ni ya Allah. Tariklah bala ni ya Allah. Tariklah wabak ni ya Allah. Tapi tuan-tuan maha melihatnya Allah. Rupa dia tak pandang kita. Maha melihatnya Allah itu, dia tak pandang tangan yang kita tadah. Tuan-tuan tak rasa, ya Allah, sedihnya kita. Kita dah merayu banyak dah. Mohon Allah, Allah, ya Allah. Kita minta kan,
Allah yang maha melihat tu tak pandang pun tangan yang kita tadah. Kerana apa tuan-tuan? Nisbahnya tak ramai yang nak kembali kepada Allah. Allah bukan tak dengar. Kita merayu tu, Allah pun dengar, maha mendengar. Tak ada hijab pun dengarnya. Tapi ada yang kita sebut ni, kita minta Allah tak nak dengar. Kerana apa? Kerana kita tak balik pada Allah. Ramai-ramai nak balik pada Allah. Ini jalan-jalannya. Ini jalan-jalan untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Bila ada majlis-majlis ilmu, kita datang. Ini jalannya. Jadi hari ini tahniahlah diucapkan semua sekali yang dapat hadir. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan, diberi lagi peluang akan datang. Kita datang lagi. Kita datang lagi dan lagi, lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Ya Allah. Tak tahu dah sampai bila. Lagi ada kita datang lagi, datang sampai kita tak ada lagi. Nanti tak ada lagi pun kita didatangkan sekejap je. Persinggahannya sekejap ya Allah. Untuk apa? Untuk yang terakhir tu. Tu dah tak ada lagi dah tu. Jadi kita pergi ke masjid, ke majlis-majlis begini sampai kita tak ada lagi. Jangan kita ada masa pergi, tak ada masa tak pergi. Ingat, saya tuan-tuan dengan Allah ini kena sediakan masa, bukan kalau ada masa. Dia tak sama tu. Dengan Allah Ta'ala ni kan, kena sediakan masa, bukan kalau ada masa. Ya tak? Contohnya lah, contoh yang mudah sembahyang. Saya kalau ada masa, saya sembahyang. Bukan. Kena sediakan masa sembahyang. Baca Quran, Al-Quran tu. Bukan kita kalau ada masa, saya baca Quran. Bukan. Quran, kita kena sediakan masa untuk baca Quran. Solawat. Bukan kalau ada masa saya solawat, kalau tak ada masa saya tak solawat. Bukan. Dia kena apa? Sediakan masa untuk solawat. Bukan kalau ada masa, tak. Sediakan masa untuk dia. Sedekah. Saya kalau ada harta saya sedekah. Kalau tak ada harta saya tak sedekah. Bukan. Kena sediakan harta untuk sedekah. Macam itu. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah kita sediakan masa. Bukan kita kalau ada masa kan. Siapa yang datang hari ni kalau ada masa angkat tangan. Tak payah macam gitu tak. Saja memang sediakan masa. Gitu. Jangan kalau ada masa. Tapi insya-Allah tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala hari ini ya. Kita tak sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan itu. Saya ingat dah tajuk akhir tu kita nak sampai kepada perkara-perkara yang berlaku pada orang yang apa? Muafiq masbuk ke apa. Lepas tu disuruh cari berbincang dalam kitab-kitab yang panjang. Nanti kita cari akan datang. Kita bincang perkara itu. Jadi hari ini alhamdulillah di kesempatan ini kita menyingkap kembali sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesempat yang mana lah. Tidak, sesempat yang mana. Namun tuan-tuan puan-puan kita lihat satu hadis, beberapa hadis lah. Berhubung tentang solawat itu. Mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebutkan oleh Abi Hurairah. Kita dapat tak amal, dapat tak jaga. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa jumpa ni kalau ustaz-ustaz berceramah tentang maulid akan sebut. Tentu sebut punya. Apa dia kata? Man salla alayya, Nabi cakap. Nabi bersabda, man salla alayya, kata Nabi. Sesiapa yang berselawat ke atasku, kata Rasulullah, wahidah, satu je. Satu je, tak banyak pun. Siapa yang selawat atasku, wahidah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah Allah. Berselawatlah Allah alaihi asyara. Maka Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Kita pernah jumpa tu. Siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Ini murahnya, pemurahnya Allah. Allah sedia mengampunkan dosa kita 10 dosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita selawat sekali je. Ini yang kita nak kenali insan yang terpuji ini. Sampai namanya disebut begitu, Allah punya suka. Allah ganti dengan 10 pengampunan. Allah punya suka lah. Kerana kita sebut nama itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana sukanya dah Allah sebut nama Muhammad itu, Allah sediakan salawat kepada kita. Maknanya apa? Allah ampunkan 10 dosa. Allah rahmati kita 10 rahmat kasih sayang. Kan mudah tu kan. Jadi kita kena sediakan masa untuk salawat. Bukan kalau ada masa saya salawat. Sedia je lah. Dan apa kata daripada hadis yang kedua daripada Abdullah bin Umar,
Kita juga pernah dengar hadis daripada anak kepada Sayyiduna Umar. Disebut man salla ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut apa? Sallallahu tabaraka wa ta'ala wa malaikatuhu. Maka akan berselawatlah Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Berapa banyak? Sab'ina salatan. 70 kali salawat. Tengok hebatnya kan. Satu kali salawat tu disebut satu tu. Man salla ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu tabaraka wa ta'ala wa malaikatuhu sab'ina salatan. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah dan para malaikat akan berselawat kepada dia 70 kali. Diampunkan 70 dosa, 70 kebaikan Allah bagi, 70 rahmat kasih sayang Allah turun mencurah-curah pada kita dengan barakahnya selawat itu. Jadi cari masa, sediakan masa. Saya jugalah, saya pun baru nak belajar-belajar, sediakan masa untuk berselawat, ya. Jangan kalau ada masa selawat tu terbalik tu. Terbalik. Kalau kita kata saya kalau ada masa saya berselawat, itu terbalik. Saya kena berpegang, saya kena sediakan masa untuk selawat. Macam gitu. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ketiga, berhubung tentang selawat ni lah, tentang selawat ni. Apa kata Rasulullah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda apa? Man salla alayya, kata Nabi, man salla alayya, siapa yang berselawat ke atasku. Ini dia tak jumlah satu, tak beri jumlah dua, tak diberi jumlah tiga, tak. Yang tadi siapa selawat satu, Allah berselawat 10 kali. Yang kedua tadi siapa selawat satu, Allah berselawat 70 kali. Malaikat lagi berselawat. Malaikat lagi mohon selawat, berselawat kepada kita 70 kali. Yang ini Nabi sebut man salla alayya kanat lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat ke atasku, ya lebihlah, banyaklah ni jumlahnya ni katnya. Agak pula kita kata. Apa kata Rasulullah? Nanti aku akan beri syafaat untuk dia hari kiamat. Tuan-tuan, ini paling mahal puan-puan. Ya Allah, syafaat Nabi paling mahal ni hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Tak tahu kita ke mana. Kalau kita kata dengan amal kita ni apa benda cukupnya lah, ya Allah. Kita kata dengan kita punya perbuatan baik ni apa cukupnya lah, nak buat bekal ke akhirat, apa cukupnya. Allah. Dalam umur kita ni pendek-pendek, baina sittina wa sab'ina sana, kata Nabi. Umur aku dan pendek-pendek antara 60-70 tahun. Amalnya pula Allahu Akbar, malas-malas. Amalnya pula sikit-sikit. Tapi kita sama-sama sepakat berangan kita nak menuju syurga Allah. Nak balik kampung akhirat lah, nak menuju syurga, menuju nak syurga tu. Amalnya sikit, malas. Allah punya mengetahui hal kita ni, hal umat akhir zaman ni, dibagi ganjaran macam gitu. Selawat je pada Nabi. Nanti Nabi tunggu kita di akhirat, beri syafaat kepada kita. Nabi kenal kita. Ya, ini ummati ni, hadza ummati, ini umatku, ini umatku. Mari. Allahu Akbar. Datang mereka ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ke sengaja ke tak sengaja tak tahulah ni tuan-tuan ni tak nak sambut lah hari lahirnya, walaupun hari ni dah berapa berapa Rabiul Akhir, 5 dah ya. 5 Rabiul Akhir lah. Nampak? 4 kali Pak. 5. Dah 5 Rabiul Akhir, tapi kita masih suka lagi nak sambut. Nak berselawat lagi, kita nak sambut lagi. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang tak nak sambut pun hari lahir Nabi ada tu. Kita bagi macam mana pun alasan, kita bagi macam mana pun nak hujah, tak nak sambut pun. Sebab apa? Dulu sahabat tak sambut pun. Pasal kita nak sambut, bagi kita tidak. Bagi kita tetap kita sambut. Untuk apa nanti kalau kita tak sambut, anak-anak tak dia beritahu sambutan itu, anak-anak akan datang akan lupa tarik sambut. Bukan lupa, tak tahu pun. Nama Nabi pun tak tahu, nama isteri Nabi pun tak tahu, ya. Nama ibu Nabi tak tahu, nama ayah Nabi tak tahu. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haraplah ini kita buat satu sambutan sedikit lah.
sebab ringkas nak sambut beginilah dengan tadkirahnya. Kalau tuan-tuan puan-puan kenal Abu Lahab, tu ialah orang yang pertama rasa gembira apabila Nabi dilahirkan. Ni pun ada pendapat kata tak boleh pakai ni. Ini yang hujah ni kau tak boleh pakai. Apa dia? Tuan-tuan, puan-puan ya, bila Nabi dilahirkan dia punya suka tu Abu Lahab tak? Halimatus Sa'diyah kan orang yang pertama bagi laporan kan. Kita ingat sejarah tu. Lahab kata, kau dapat anak saudara ni, anak saudara dapat anak sedulur lah. Punya sukanya Abu Lahab tu Halimatus Sa'diyah. Suwaibatul Aslamiyah ke Halimatus Sa'diyah ni? Halimatus Sa'diyah. Dia punya suka dapat berita tu, dia merdekakannya. Dia merdekakan hamba. Dia sukalah. Dan dia merdekakan hamba ini. Dan dia minta hamba-hamba dia lain kumpulkan, cari unta, sembelih unta. Unta yang dapat dicari hari itu dapat 100 ekor unta. Dia sembelih 100 ekor unta. Sukalah. Suka Nabi lahir. Tuan-tuan, dalam riwayat, dalam hadis Bukhari, kitab Bukhari ada sebut syarahnya tu. Di situ ada dinukilkan sedikitlah tentang kelahiran Nabi. Adalah nota kaki dia tu. Abu Lahab ni setiap hari Isnin diringankan azab dia. Kita nak percaya, kita percaya tak tahu. Ni ada sebagian orang tak nak ambil pun cerita ni. Abu Lahab tu setiap hari Isnin Allah ringankan azab dia. Berita tu sampai di pada mana? Dalam syarah hadis tu, Sayyidina Abbas, dia beradik-beradik ni dengan Abu Lahab. Sayyidina Abbas adik-beradik. Jadi dia bila Abu Lahab meninggal, dia bermimpi, berkali-kali dia mimpi. Dia jumpa Abu Lahab. Sayyidina Abbas jumpa. Apa berita kau wahai Lahab? Abu Lahab kata, azabnya teruk sekali. Dia tak beriman, azab lah. Tapi saban Senin aku dikurangkan azab. Tu hari Senin dikurangkan azab. Kenapa? Kerana dia pernah suka Nabi lahir. Lepas tu dia orang yang paling benci. Dia lah orang yang mula-mula menyatakan kebencian dan yang lain ikut sama membenci. Dia lah orang yang mula-mula mengatakan Majnunnya Nabi. Orang lain semua kata Nabi Majnun. Dia lah orangnya. Itu pun dikurangkan azab setiap hari Senin. Kerana apa? Kerana pernah suka lahirnya Nabi itu, Masya Allah. Jadi hari ini kalau kita rasa suka Nabi lahir, kita sambut hari-hari Senin dengan puasa. Kita sambut saban tahun 12 Rabiul Awal. Kita sambut hari ini, nak sambut dah 5 Rabiul Akhir. Boleh juga, tak apa. Tak mengapa. Jadi kita ada rasa suka pada insan terpilih, insan mulia ini, tentu ada kesannya. Allah akan bagi juga. Kalau si kafir pun boleh dibagi juga peluang. Dikurangkan, takkanlah kita hari ini tak dapat manfaatnya. Tuan-tuan yang berkali Allah Ta'ala, saya nak sebut tentang Nabi tadi. Mulianya insan ini dan kita tak pernah doa. Siapa pernah tanda tangan, wahai Allah, Engkau jadikanlah aku umat Nabi akhir ya Allah. Kita pun tak pernah doa dulu, tak pernah minta pun. Tak pernah pun kita merayu. Tapi Allah lahirkan kita di umat akhir ni. Kan bertuah kita kan. Allah lahirkan di umat akhir ni. Tak syukurnya ya Allah. Kalau kita dilahirkan di umat dulu, kebangkitan Islam dulu, Nabi mula-mula ajak kepada Islam, agaknya kita pun nak sama-sama menentang Islam. Agaknya lah. Sama-sama dengan Abu Jahal, sama-sama dengan Abu Lahab, takutlah. Tapi hari ni Allah pilih kita dilahirkan di umat yang akhir, akhir lagi, dah hujung lagi ni. Jadi ini umat yang nanti kalau kita sampai kepada yang umat yang Nabi rindu kan. Nak sebut di sini. Tentang berkali Allah Ta'ala, kisah diri insan mulia ini. Sampaikan begitu sekali, kalau siapa yang solat, kalau siapa yang sembahyang, dia tak sebut nama ni, sembahyang dia tak sah kan. Kalau siapa yang sembahyang, dia sembahyang fardu 5 waktu, tapi dia tak sebut pun nama ni, nama Muhammad dia tak nak sebut, tak sah pun sembahyang dia. Itu tanda dia ni rahmat, rahmatul lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Ini begitu sekali. Sampaikan kalau kita tak sebut namanya sebenarnya tak sah. Ketika syahadah kita tak sebut ayat akhir lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita tak nak sebut nama Muhammad tu. Tak nak sebut lah kita. Sembahyang tu tak sah.
Kemudian ada lagi sebelah salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak nak sebut nama tu. Sembahyang kita tak sah. Iaitu insan inilah yang mulia, sangat mulia di sisi Allah, sampai begitu sekali kemuliaannya. Kalau kamu tak sebut namanya, sembahyang macam mana pun, sembahyang kamu tidak sah. Begitu juga sampai ini sembahyang kita. Pak Khatib tu Jumaat tu kan dia baca khutbah Jumaat. Kalau ada solawat, dia tak sebut nama Nabi. Kalau dia tak solawat pun tak sah. Tak sebut nama Nabi pun memang tak sah lah. Nak tunjukkan kepada kita ni insan yang mulia itu, yang hari ini tiada yang lebih mulia. Ni yang namanya Muhammad itu. Malaikah pun bawah kedudukannya berbanding dengan Nabi. Nabi-nabi yang terdahulu lagi bawah kedudukannya berbanding Nabi SAW. Begitu juga dengan hari ini kita berdoa kepada Allah. Kita menadah tangan, mohon merayu pada Allah. Tapi rayuan kita itu tak mula dengan salawat. Itu juga disebut. Maka siapa-siapa yang berdoa, mohon kepada Allah, tidak mula dengan salawat, maka begitu doanya tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa tu? Ini nama insan yang mulia ini kena sebut rupanya dalam doa. Kena sebut dalam sembahyang, kena sebut dalam khutbah, kena sebut dalam doa, ya Allah. Dan dalam hadis lain ada sebutkan apa tuan-tuan puan-puan. Kalau satu majlis tu ramai-ramai kita kumpul-kumpul, majlis tu tidak selawat kepada Nabi. Kita alhamdulillah kita selawat dah. Tadi selawat kan. Majlis tu langsung tak ada selawat pada Nabi. Majlis tu macam majlis apa? Nabi sebut? Macam majlis bangkai. Tuan-tuan, macam kita ni sekarang sedang duduk menikmati juadah hidangan yang Allah Ta'ala sediakan. Hidangan nikmat sekarang ni. Ini majlis nikmat sekarang. Nak ambil ke tak nak ambil je. Tapi kalau majlis kita tak ada selawat, Nabi sebut majlis bangkai. Walaupun hidangannya Masya Allah, berjenis-jenis, bermacam-macam, kita tengok memang sedap lah pada pandang al-zahir mata. Tapi majlis tu majlis bangkai. Macam kita sekali lah. Kehebatannya solawat itu dan kehebatannya sebut nama Rasulullah itu, sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita datang, kita nak cedok sikit ke nak cedok banyak? Banyak sama-sama, sendok sama-sama nak ambil nasi. Cedok atas ke, cedok dalam lagi ke, cedok lagi dalam? Saya pun baru dengar tadi kat Radio Ikim, ada pula rupanya hari ni itu tentang makan nasi. Rupanya dalam kita hari ni mengejar kebaikan, kita ambil sikit atas saja ke? Sendoknya sama besar. Kita semua macam sendok ya, minta maaf, bukan kita sendok. Kita ibarat datang macam sendok lah kita. Hari ni kita nak sendok sikit ke, nak sendok banyak ke, nak sendok atas saja ke, nak sendok dalam ke? Gitulah. Jadi tuan-tuan mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala tadi masalah tadi pada doa, pada majlis. Dan disebut juga bagi orang yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dan dia dengan rasa sedar, kemudian dia tak solawat, Nabi kata apa? Orang ni celaka. Itu malaikat Jibril kata, bukan? Malaikat Jibril kata apa? Orang yang nama engkau disebut, dia tak solawat kepada engkau, orang ni celaka. Tu. Ada kan dalam hadis tu? Ada hadisnya apa? Ada 3 peringkat tu je. Ada 3 peringkat. Yang pertama apa disebut kat situ? Siapa-siapa yang hidup pada bulan Ramadan tak dapat jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, Jibril kata celaka orang ini. Nabi kata apa? Ya. Itu kan kisah Nabi naik 3 mata tangga tu. Yang kedua, siapa-siapa yang disebutkan nama engkau, dia tak dapat salawati engkau, celaka orang ini. Itu yang cakap Jibril tu. Kemudian Nabi kata apa? Ya, amin. Kan ada riwayat tu. Yang ketiga, siapa-siapa ada 2 ibu bapanya yang telah tua, atau salah seorang daripada mereka masih ada, dia tak dapat jadikan mereka berdua atau mereka seorang itu sebagai jalan menuju syurga, maka celakalah dia. 3 tu. Yang ketiga, siapa-siapa yang ada 2 ibu bapa atau salah seorang mereka telah tua, tak dapat jadikan mereka jalan menuju syurga. Jaga tu. Disebut tu. Maka celakalah ia. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dalam hadis. Walaupun situ yang pertama tentang Ramadan, yang kedua tentang solawat, yang ketiga tentang memuliakan mak bapak. Dia kat situ tengok yang tengah-tengah dalam hadis itu. Tentang Nabi naik tangga untuk berkhutbah pada bulan Syaban. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu sekali dah.
Itu tuan bukan Allah Subhanahu wa taala perintahnya selawat. Letakkan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang selalu kita baca, selalu lelaki dengarlah. Ayat yang selalu kita dengar pada setiap hari Jumaat. Apa Allah Taala rakamkan di situ? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Surah Al-Ahzab tu kan. Itu Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah kata apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah. Allah perintah. Innallaha wa malaika. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Dan Allah nak kita selawatlah. Dia suruh kita selawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak rugilah kita ni kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya faham insya-Allah yang ada ni memang yang orang yang selalu amal selawat. Insya-Allah. Ya ada kata-kata ni, kata-kata hukama ke kata-kata syair. Saya suka juga kata-kata ni. Selalu kita dengar lagu tu kan. Muhammadun Bashirun. Ada tak? Pernah dengar tak? Tak pernah tak apa, memang tak nak dengar lagu pun. Dia ada dalam hadis Muhammadun Bashirun lakal bashari. Dia sebut Muhammadun Bashirun. Ada sebut tu. Muhammad itu manusia. Lakal bashar. Tapi dia tak macam manusia. Macam mana tu? Dia tu manusia. Lakal bashari. Tapi dia tak macam manusia. Tak macam manusia kita. Dia tak macam kita. Tak boleh disamakan lah. Hebatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang peluh dia wangi? Tadi pakai minyak wangi kan. Kita tunggu peluh kita keluar. Bau wangi tak? Masam. Nabi tak. Dia tak macam biasa lah. Tak macam manusia biasa lah. Kalau dia lalu dia pegang budak ni kan. Budak ni akan sampai kanak-kanak ni sampai seminggu dia minyak wangi tak hilang. Kalau dia lalu di jalan tak pakai minyak wangi. Tapi kita tahu ni, kalau sahabat tahu ni Rasulullah lalu ni macam gitu, dia tak sama tahu kita. Tak boleh samalah. Ibadahnya macam gitu. Kalau Nabi tu sembahyangnya sampai kaki dia bengkak-bengkak kan. Hatta tawarrumat qadamahu, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita hari ni Allahu Akbar, kerja sampai kaki bengkak-bengkak. Tak apalah, ialah cari keperluan kata kita kan. Tapi disebut dia kata bal huwa kal yaqut. Dia ni kalau diibaratkan sebagai batu permata bainal hajar, antara batu-batu. Macam kita ni batu-batu biasa je lah. Nabi antara kita ni, Nabi macam batu permata yang berada di batu-batu. Tak sama dia dengan manusia biasa. Tak sama dia. Dia memang manusia tapi tak sama macam kita. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagi ayat Quran tentang hari ini, kita tak boleh tidak kena rasa cinta Rasul hari-hari. Sekurang-kurangnya 5 kali itu persembahkan cinta Rasul. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat 9 kali berselawat kepada Nabi, dapatlah kita selawat 4 kali. Kenapa tak dapat 9 kali jadi 4 kali? Kalau 9 kali itu masuk subuh yang wajib-wajib. Kalau masuk yang sunat-sunat yang abad pada tahiyatul awal, maka jadi 9. Jadi kalau hari ini di kalangan kita ada yang solawatnya kurang daripada 9, ada masalah dalam hidup dia. Dia ada masalah dengan Allah Ta'ala. Kita wajib selawat, wajib ya. Wajib selawat yang wajib. Nanti ada wajib mendatang tau. Yang wajib 5 kali. Wajib. Tidak boleh tidak. Kalau namanya orang Islam, wajib 5 kali. Di ketika bila? Di ketika tahiyatul akhir. Wajib 5 kali. Wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Kan wajib tu. Macam mana boleh jadi 9? Sebab kita campur dengan tahiyatul awal. Yang wajib 5 kali. Macam mana boleh jadi 9? Ada lagi 4 pada tahiyatul awal. Jadi kalau 5 kali tu okey. Kalau 9 kali tu okey. Kalau kurang daripada 5 tu ada masalah tu. Dan dia yang mendatang macam mana? Kalau kita buat solat sunat. Dia tambahan. Dia jadi wajib mendatang. Kenapa kata wajib mendatang? Orang yang solat sunat, kalau nak sah solatnya, dia mesti tahiyat. Betul kan? Dalam tahiyat, dia mesti ada solawat. Itu wajib mendatang. Walaupun solat tu sunat, solawat tu tetap wajib kerana solat itu. Jadi kalau hari ni kita buat solat sunat 10 sekarang kita pegang, dah berapa tu tambah lagi ya? 10 yang dituntut. Sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isyak 2, sebelum subuh 2, cukup 10. Kan nak juga? Cuba kira.
Sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isyak 2, sebelum subuh 2, cukup 10. Siapa yang jaga itu dah tambah lagi 10 selawat. Jadi adalah bagi dia 19 selawat. Ni dah banyak dah tu. Cukup lah tu. Kalau kata itu cukup lah ustaz, ini kena tipu je. Dia dalam Islam tak ada cukup. Dia sentiasa tak cukup je. Dalam Islam ni, sendok tadi kan bukan dia sendok atas je. Sendok dalam-dalam. Kalau masak apa je? Dan chai. Saya tak faham nak cakap masak-masak ni. Yang taruh terung betul. Yang timbul apa? Lemak-lemak kan? Dagingnya kat mana? Jadi cedoknya atas ke bawah? Cedok dalam-dalam sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam gitulah kita. Nasi biryani lagi. Yang kat bawah tu dia letaknya khazanah dia tu. Jadi hari ni kita ni datang nak cari yang dalam-dalam lah kononnya kan. Ya, mudah-mudahan lah kita dapat lah tu. Lagi-lagi jauh kita pergi. Jadi Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Insan ini juga apa dia? Dalam surah Ali Imran ayat 31. Cubalah yang bergoogle buka aje lah kat situ. Manalah tahu Farudin ni salah. Memang Farudin banyak salah pun. Saya ni memang pesalah. Jadi cuba lihat surah Ali Imran ayat 31 tu ada jumpa kat situ. Insan inilah tuan jadi kita diampuni Allah. Dengan nama inilah, nama Muhammad inilah. Dengan insan yang namanya Muhammad, insan kamil, mukamil. Insan yang sempurna lagi menyempurnakan. Dengan insan inilah maka kita diampuni Allah. Kalau tak, kita tak tahu kita dapat pengampunan ke tidak. Apa dalam Quran tu disebut? Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah kata pada Nabi, beritahu pada umat, kalau kamu nak dapat cinta Allah, kalau kamu nak raih cintanya Allah. Qul, kata Allah, Allah perintah Nabi suruh sampaikan kepada umat. Cakap apa? Engkau kalau nak dapat cintanya Allah, maka Allah kata apa? Suruh Nabi cakap fattabi'uni. Engkau kena ikut aku, kata Nabi. Tengok, ikut aku. Nak dapat cinta Allah tak? Nak. Maka engkau kena ikut aku. Itu Nabi sebut. Bila kita dah ikut aku, bila kita dah ikut aku pula, bila kita dah ikut Nabi, fattabi'uni, baru yuhibbukumullah. Barulah dapat cinta Allah. Baru Allah cinta dia. Tengok, Allah letakkan siapa nak dapat cinta Allah, dia kena cinta Rasul. Sungguh, kalau tak ada kecintaan pada Nabi, nak dapat cinta Allah macam mana? Ada manusia ni, ya Allah, kuat tapi tak sihat. Badan kuat, iman tak sihat. Hari ni kita ni datang ni pada kerana apa? Badan sihat kan? Mana sihat semua ni? Sihat tak sihat? Semua sihat. Umur kita dah tak, bukan tak berapa lah, kata tak berapa. Sihat tu sihat juga, tapi tak berapa lah ustaz. Ada situ sakit, sini sakit, tak berapa. Kenapa datang? Kalau tak sihat, kenapa datang? Sebab iman sihat. Sebab apa dia? Iman sihat. Datang kita ni, ya Allah. Jalan pun dah bukan boleh laju sangat. Tuan Haji Latif, Tuan Haji, tak boleh laju dah jalan kita ni. Kenapa datang? Menyibuk je. Assalamualaikum. Ganas cakap. Minta maaf ya. Menyibuk datang kan? Kita kata, bukan. Iman sihat. Nak cedok tadilah cerita tu. Kalau biryani nak tarik dalam tu ada daging kambing lagi, Masya Allah. Kerana iman sihat. Kalau iman tak sihat, hari ini badan sihat, bagi juadah sedap-sedap depan hidangan, makan sedap tak? Sedap, ya Allah. Kalau orang kata, orang Inggeris kata, enak sak pore. Sedap sangat kan? Kerana badan sihat, maka makan sedap. Begitulah badan tak sihat, makan tak nikmat. Iman kalau sihat, ibadah dia, ya Allah, sedap. Tapi kalau iman tak sihat, cukuplah. Alah, cukuplah. Cukuplah, tak apalah. Sembahyang 5 waktu dah cukuplah, tak apa. Yang sunat tu tak apalah. Dia cukup aja dia. Tapi dalam hal dunia tak pernah cukup.
Dalam hal dunia tak pernah cukup, akhirat dah lah cukup lah. Ni yang terbalik hidupnya ni. Tempat sementara tak pernah cukup. Tempatnya akhirat sana yang kekal selama-lamanya asyik dah main cukup. Yang padahal tak cukup pun. Fikirlah sama-sama. Jadi tuan-tuan hari ni kalau siapa nak dapat cinta Allah, Allah kata pada Nabi cakap dengan dia kena cinta aku, kena cinta Rasul. Baru ayat tu apa dia? Yuhibbukumullah. Baru dia dapat cinta Allah. Tengok Allah letakkan insan mulia ini sebagai satu sandaran bagi untuk dapat cinta Allah. Sungguh. Bila dah dapat cinta Allah, baru tingkatnya apa? Wa yaghfir lakum. Baru Allah Ta'ala ampunkan. Sebab itu saya cakap awal tadi, nak dapat pengampunan Allah pun kena balik pada cinta Rasul. Cinta Rasul bagaimana? Amalkan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang ditinggalkan. Nanti kalau kita jumpa ayat Qurannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunkan dosa-dosanya. Barulah kita kata ni ya. Allah Ta'ala kata apa? Aku ni innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun penyayang. Tanda pengampun pada siapa, penyayang pada siapa. Pemurah pada siapa-siapa. Penyayang ada pada siapa? Pemurah pada siapa-siapa? Penyayang tak pada siapa? Penyayang tak semuanya dapat kasih sayang Allah, tak semua. Pemurah Allah, semua yang Allah jadikan dapat memurahnya Allah. Tapi dalam murahnya Allah tu pada kesemua tu, adakah semua dapat kasih sayang Allah? Oh tidak. Tuan-tuan perempuan, kita sedang tarik kasih sayang Allah sekarang. Dapat ke tak tahulah. Ya Allah. InsyaAllah aku nak. Ya Allah, rahmat kasih sayang ya Allah. Mudah-mudahan lah. Adakah semua dapat? Ini yang kerana setakat pemurahnya Allah itu tak bawa ke mana. Bukan kita kata habis gitu aja, taklah. Salah saya cakap nanti. Kat dunia selesai pemurahnya Allah. Bagi kita tu, bagi semua akan diambil. Pemurahnya Allah bagi kita nyawa, diambil nyawa. Pemurahnya Allah bagi kita rezeki, diambil rezeki. Pemurahnya Allah bagi kita senang, diambil senang. Pemurahnya Allah bagi sihat, diambil sihat nanti. Habis kita tinggalkan. Tapi penyayangnya Allah sampai sana nanti. Dia punya infak dia. Ya Allah, itu yang kita sekarang nak tarik rahmat kasih sayang Allah. Sebab banyak yang boleh aku nak kasih sayangmu ya Allah. Kalau tanpa kasih sayangmu tak tahulah macam mana kita nanti nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tadi cintanya Rasul bagaimana? Kalau tuan buka dari surah Al-Hasyr yang kita selalu jadi amalan lembut hati ke macam law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu dalam zikir tu, ya, zikir amalan zikir Asmaul Husna. Adat ya, zikir adat betul. Ratib atas dapatnya dia taruh kepala. Ya buatlah tak apa, buat itu memang dapatnya dulu macam itu. Jadi di situ dia dalam surah yang sama, ayat yang ke-7 Allah sebutkan kat situ. Ihsan ini juga. Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Maka apa yang Nabi bawakan kepada kita, ambilnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang Nabi kata jangan, Nabi tegah, kita tinggalkan. Inilah insya-Allah kita maka apa yang Nabi bawa kita ambil sekarang. Apa yang Nabi kata tinggal, kita tinggalkan. Kita tinggalkan sekarang, buat macam mana lagi? Nak raih cinta Rasul. Dan kita dididik, dibimbing daripada hadis Quran tentang akhlaknya Nabi. Allah sebut juga dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Nabi lah contoh terbaik. Kita nak ikut contoh siapa? Kalau dalam Quran yang lain tentang sembahyang, tentang festival sekarang ni, bala, wabak, musibah fitnah ni, Nabi nak kita buat apa? Kalau dia ada lah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah sekarang dengan sabar dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Beratlah yang bagi orang-orang ni, orang yang khusyuk, dia insya-Allah dia dapat tunaikan. Jadi kembali kepada Allah. Nak kembalinya cara mana? Cara sembahyang. Sembahyangnya bagaimana? Sembahyangnya bila? Awal waktu. Awal waktu bagaimana? Berjamaah. Ini mah susah dah Farudin ni kan. Berjamaah di mana? Ya di masjid. Itu baru namanya sungguh-sungguh kan. Ada orang sembahyang, saya sembahyang, jaga sembahyang, sungguh-sungguh saya. Sembahyang berapa waktu? Satu hari ada, kadang-kadang tengoklah kalau agak okey sikit sembahyang 3 waktu. Kalau KO sikit tak sembahyang terus. Ini sungguh-sungguh apa benda ni? Ini nak ada Allah macam mana? Sungguh-sungguhnya mesti 5 waktu. Itu namanya sungguh-sungguh. Dalam 5 waktu tu ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya bagaimana? Awal waktu baru sungguh-sungguh.
5 waktu saya sembahyang, tapi bila tengok kalau sempat saya sembahyang awal waktu, kalau kurang sempat saya tengah waktu, kalau tak sempat ujung waktu, ada pula tu ada masa tak sempat. Kenapa dengan Allah Ta'ala dia tak nak sediakan masa? Dengan kerja dia boleh sediakan masa, dengan Allah tak boleh. Patut dengan Allah sediakan masa, baru Allah Ta'ala beri masa untuk yang lain. Tak, kita ni tak, hidup serba terbalik lah mak. Hamba sekarang ni. Jadi apa nak katakan lagi tu? Dengan Allah sediakan masa. Dah cakap pun tadi awal. Jadi dalam suasana ni kembalilah kita kepada Allah. Suasana sekarang ni baliklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh tidak, hari ini nama ini, insan mulia ini, inilah insan yang kena puji selalu, insan yang hari ini kita kenang selalu, insan yang hari ini kita harap dengan asbabnya itu kita dapat mudah untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa saya nak cakap, ada yang tertinggal dekat situ. Jadi semua dah tahulah bila ialah siapa nama bapa Nabi, siapa nama ibu Nabi, ya. Siapa nama isteri Nabi, ya. Semua insya-Allah lah. Tuan-tuan berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata tadi Nabi tak sama dengan yang lain, Nabi lahir pun tak sama, ujiannya pun tak sama dengan ujian yang kita dapat. Mimpi maknya pun tak sama dengan mimpi kita ketika kita mengandung. Ya, Nabi SAW dalam kandungan, dalam riwayat lah sini dikatakan 2 bulan bapa dia meninggal. Tengok satu ujian, mak dia diuji awal. Kemudian dalam keadaan begitu, ya, Allah ambil ayah Nabi untuk Allah bagi kekuatan. Ujian pada ibu, kuat tanggung ujian lah. Saya cakap begitu. Dan kandungan itu telah ditunjukkan kepada Aminah ini bahawa dia mengandung insan yang sangat mulia. Dia Aminah bermimpi ketika mengandungkan Nabi, bermimpi cahaya keluar daripada wajah dia. Sampai mana tu? Sampai jauh tu, sampai ke istana Basrah. Kalau kita kata tu jauh, masya-Allah. Dan kita ringkaslah bila Nabi dilahirkan. Berhala keliling Kaabah, rebah, bukan main-main tu. Semua ada yang hancur, ada yang sujud, kan main. Siapa tu yang nampak? Tonton, puan-puan. Siapa yang nampak tu? Yang nampak Abu Lahab. Abu Lahab kebetulan pagi Isnin tu, gelap-gelap hari tu, dia pergi Kaabah. Kita kata kalau amalan dulu tawaf, semua tawaf kan. Sekali dia tengok, kenapa ni berhala hancur-hancur dan tersungkur ni? Dia mencari jawapan. Kenapa ni? Dia tahu. Jawapannya dia tahu. Ada satu bayi yang mulia lahir ke dunia. Itu anak saudara dia. Dia tahu. Dia percaya tak? Dia percaya. Dan dia percaya sangat dengan Nabi itu sampai Nabi umur 40 tahun dia masih lagi letak kepercayaan. Tapi bila Nabi jadi Rasul, hilang terus kepercayaan. Maknanya dia percaya tapi tak beriman. Ada tak orang percaya pada Nabi? Ada, tapi tak beriman. Ada tak? Percaya Nabi Muhammad Nabiku, tapi tak beriman pun, tak buat pun apa yang Nabi suruh buat. Ada. Dan macam Abu Lahab lah. Marah nanti kita kata macam Abu Lahab. Abu Lahab ni memang suwe lah kita kata, kalau guna nama dia sekarang ni, memang hidup orang tu suwe lah. Dia suwekan dia sendiri. Itu pun tak boleh beriman. Padahal Allah dah tunjukkan kerasnya hati. Siapa pergi Muar ni, ini kan dah musim, dah boleh pergi makan-makan. Pernah jumpa kedai makan Abu Lahab? Pernah? Ada? Siapa berani taruh? Sebab suwe punya kedai kau dia taruh. Tak jumpa. Tak ada jumpa kan. Saya tak berani. Sebab apa? Teruknya insan yang namanya Lahab tu. Abu Lahab. Dia taruh depan. Tak berani anak. Yelah kita kata ni kedai lah, mungkin nanti anak. Ada berani? Tak berani lah. Sebab dia tahu dahsyatnya orang ini. Saya baca Quran surah Al-Lahab tu. Tabbat yada Abi Lahab. Itu nama tu tabat, cilaka orang. Tabas yada, cilaka tangan dia. Tentu kenapa tangan dia cilaka? Masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi turun, Nabi balik, ya. Nabi isytiharkan macam mana nak beritahu tentang beriman tak. Nabi naik ke langit, Nabi turun lagi dalam tempoh malam, pergi lepas isyak balik subuh-subuh. Nabi nak bagi tahu tu hebatnya Nabi. Tuan-tuan, Abu Lahab kata, kau jangan cakap dengan aku. Kita kumpulkan ramai-ramai, biar ramai-ramai tahu.
Abu Lahab ya. Dia punya politik ya. Dia kumpulkan semua. Okey, sekarang nak dengar sini. Ni kat tengah ni ada satu orang yang nak cakap ni. Kalau lepas ni kau terimalah apa dia cakap ni, kau terima ke tidak? Okey, Nabi pun dibagi peluang. Nabi cakap, malam semalam aku dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masing-masing dah fikir, itu kalau jalan sebulan pergi sebulan balik tau. Semua dah fikir. Tapi oleh kerana mereka dah hidup dengan Nabi dah lama dah. Hidup dengan Nabi dah lama dah. Maka dia percaya dah beriman dah. Allah ni betul ke tak ni? Betul ke tak? Allah nak uji iman. Kemudian tu aku naik ke langit 1, 2, 3. Lagi. Abu Lahab dia punya tu. Kemudian bila Nabi kata siapa percaya? Semua tak berani. Abu Lahab lah angkat tangan. Ini majnun. Kata-kata je. Semua sekali tak percaya. Cuba lagi. Tangan tu lah jadi tangan yang sui. Tabbat siada Abi Lahabi wa tab. Cilaka tangan Abu Lahab. Cilaka. Dengan isteri-isteri dia umur jamil sekali cilaka semua. Tak beranilah nak bagi nama Abu Lahab. Mana berani je. Dia orang mula-mula nampak apa berhala. Semua tersungkur jatuh. Bukan tak tahu, tapi tak percaya, tak nak beriman. Tak sama. Bila Nabi kata, wahai bapa saudaraku, qulu la ilaha illallah tuflihun. Apa tuflihun? Kau berjaya. Nabi kata, ucaplah la ilaha illallah, kau berjaya nanti. Engkau berjaya. Begitu sekali. Tak nak dia. Pada Nabi kata, satu hari satu kali Nabi jumpa. 360 kali jumpa. Kan gitu. Setiap hari Nabi punya sayang lah pada bapa saudara ni. Nabi jumpa hari-hari. Tak boleh juga, tak mau juga. Bukan dia tak tahu Nabi tu bagus orangnya. Sekarang ni ada lahir manusia yang macam gitu. Dia percaya siapa nama Nabi kau. Tahu tak Nabi Muhammad, tapi tak buat. Tak beriman namanya tu. Ini tak pakai. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi tak sembahyang. Ini tak pakai ni. Ini tak beriman namanya. Percaya Allah sebagai Tuhan dia, tapi tak beriman kepada Allah. Ada. Mudah-mudahan tak ada lah. Dan kelahirannya mana sama. Api yang disembah oleh orang Majusi dah beribu tahun dah. Kalau kita lihat dalam kitab yang banyak sebut 1000 tahun. Hari tu padam. Bukan orang yang tak tahu. Kelahiran Isa mulia bukan tak tahu. Rumah Abdul Muttalib tu, rumah atuk dia tu, terang benderang bukan satu hari. Terang dia cahaya tu bukan satu hari, berhari-hari. Bukan orang tak tahu. Orang Mekah bukan tak tahu. Malah buat laporan lagi. Siapa datang jiwa tenang. Tengok bayi ni, tengok muka jiwa tenang. Bukan tak tahu ni insan lebih. Ada kelebihan. Bukan tak tahu apa. Itu pun tak nak beriman tak. Tuan-tuan berkat ni Allah Subhanahu Taala. Ini kita ni kan. Nak kata dia kalau dalam riwayat ada cerita, ya, kita potonglah. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya Allah. Nabi duduk, Nabi kata pada sahabat, wahai sahabat, kau nak tahu tak? Ada satu golongan ni, dia ni mulia dan aku rindu dia. Golongan ni, dia ni mulia, aku rindu tu yang kita nak tu. Golongan mulia ramai tapi tak dirindu. Sahabat pun bertanya-tanya, ya Rasulullah, siapa? Sahabat rasa siapa? Bila Nabi kata ada golongan ni yang dia ni mulia, aku rindu dia. Ya sahabat, siapa golongan ni? Sahabat kata, siapa tuan? Tak lain tak bukan ni malaikat ni. Oh, Nabi kata malaikat tu mulia tu. Malaikat kerjanya bertasbih, bertahmid, yang rukuk-rukuk selama-lama, yang sujud-sujud selama-lama, yang qiyam-qiyam selama-lama. Taruh je dalam kitab Muniatul Musalli tu. Subhanallah. Tapi kata Nabi, dia tu mulia. Aku tak rindu lagi. Allahu Akbar. Sahabat kan, ya Rasulullah, kat itu siapa lagi ni? Sahabat kata, ini para anbiya ni. Ya Rasulullah, tentunya ni nabi-nabi ni. Kata Nabi, bukan. Para rasul kan? Kata Nabi, bukan. Rasul tu mulia, kata Nabi. Dia sama dengan akulah. Ucapkan kalimah apa, sampaikan kalimah tauhid. Sama. Jumpa umat, cakaplah la ilaha illallah. Jumpa umat, cakaplah la ilaha illallah. Kamu berjaya. Nabi dulu, Rasul dulu semua sama. Dia ni mulia, tapi aku tak rindu. Allah. Tetap. Sahabat kata, ni siapa lagi? Malaikat bukan, ni nabi-nabi bukan. Ni agaknya yang mati syahid lah, yang berjuang di jalanmu lah. Nabi kata, dia ni mulia. Dia mulia. Dengan harta benda, dengan nyawa dia korban habis. Dia ni mulia. Tapi aku tak rindu. Siapa lagi ni? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kalau dah tak ada lagi siapa yang mulia, tentunya aku, ya Rasulullah. Ya Allah. Sahabat harap apa? Aku ni agaknya ni.
Kami ya, kata sahabat, kami ya Rasulullah yang kau rindu. Nabi kata sahabat, Nabi lihat seorang sahabat. Ya Allah, Nabi dah cakap macam mana? Engkau ni mulia. Dengan asbabnya bantuan kau lah agama naik. Engkau lah tulang belakang. Bantuan kau lah hari ni dengan sebab nusrah bantu tu agama naik. Engkau mulia. Tapi aku tak rindu tuan-tuan. Nabi kata siapa yang dirindu? Nabi sebut orang yang aku rindu ialah orang yang aminu bi walam yaruni. Orang yang dia beriman kepada aku sedangkan dia tak pernah pun lihat aku tuan. Ya Allah, Nabi rindu pada orang yang beriman kepada dia tak pernah pun lihat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam rindunya Nabi. Kita tetap dalam rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letak harapan penuh pada kita kan. Letak harapan penuh apa? Umat akhir nanti yang akhir-akhir jangan seorang pun masuk neraka. Sungguh. Letak harapan penuh. Buktinya apa bukti dia? Sayyidatina Aisyah cari masa lapang untuk jumpa Nabi. Tuan kan dah tahu sejarah ni. Nabi keluar rumah sebelum siang, balik setelah malam. Bila Aisyah nak jumpa, mesra-mesra dan nak cakap, bagi peluang cakap. Pergi sebelum siang, balik setelah malam. Tu macam mana? Kerjanya apa? Ialah agama kita dagang. Datangnya dagang sendiri-sendiri, nak dapatkan kumpul-kumpul. Ya, itulah kerja dia. Ajak siapa yang jumpa, qulu la ilaha illallah. Tak jemulah, itu cakap dia. Memang itu kerja dia. Dan temukan di Allah Ta'ala. Satu ketika Aisyah dapat peluang. Sayyidatina Aisyah dapat peluang dekat Nabi. Dapat masa panjang lah kan. Dia minta doa kan. Ya Rasulullah, aku nak sesuatu daripadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak sesuatu daripadamu ya Rasulullah. Aku mohon satu daripada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kau nak? Apa kau nak? Ya Rasulullah, engkau Habibullah, doa mustajab. Agaknya kalau kita cakap bahasa kita, ya Rasulullah, kalau engkau tak ada tangan, Allah pandang tangan kau. Kalau engkau rayu, ya Allah, Allah dengar rayu. Macam itulah kalau kita cakap bahasa kita lah nak. Jadi Aisyah harap-harap nak minta Nabi, ya Rasulullah, engkau mohonlah pada Allah Ta'ala. Aisyah nak masuk surga Allah Ta'ala. Ya Allah, itu diminta. Teman-teman tahu tak pengorbanan Sayyidatina Aisyah ni untuk agama macam mana tu? Pun takut dengan neraka, ya Allah. Mohon sendiri-sendiri jumpa Nabi. Ya Rasulullah, doakanlah aku nak masuk surganya Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Itu aja ke yang nak minta? Ya Allah, begitu sekali. Saya nak cakap pada tuan-tuan hari ni betapa hari ni Nabi rindu kita tu lebih daripada mereka yang dulu-dulu. Maka Nabi pun doa, wahai Allah, masukkanlah Aisyah dalam surgamu ya Allah. Wahai Allah, masukkanlah Aisyah dalam surgamu ya Allah. Tuan-tuan, Aisyah punya amin, punya suka ya Allah. Kenapa dia suka? Kerana dia tahu doa yang Nabi lepas tu Allah terima. Dia punya suka tu. Nabi tanya Aisyah, kenapa gembira sangat begitu sekali? Sayyidatina Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, apa aku tak gembira ya Rasulullah dengan doa engkau yang tentu Allah terima. Jadi aku ada jaminan dengan doa. Gembira dia tu. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, inilah doa yang selalu aku lepas untuk umat yang tak pernah nampak aku tapi dia beriman kepadaku. Tuan, inilah doa yang Nabi mohon rupanya, ya Allah, kau masukkan seluruh umatku dalam syurgamu. Ini mohon Nabi. Bermakna tuan, Nabi rindu kehidupan kita. Nabi nak kita ni semua masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Korban yang begitu sekali Aisyah lah, kita katalah Sayyidatina Aisyah. Itu pun takut kalau dia masuk dalam neraka, sampai cari-cari masa ada peluang minta mohon didoakan. Tuan-tuan, kita kenal Sayyidatina Khadijah kan. Di zaman dakwahnya Nabi dah. Sayyidatina Khadijah tu pernah beritahu pada Fatimah Zahra, wahai Fatimah, mak rasa segan nak cakap dengan abah. Bahasa-bahasa cakap lah kita kata. Mak rasa segan nak cakap dengan abah. Kalau engkau cakap nanti abah kasih. Yalah kita ni kan, isteri kadang cakap nak cakap suami pun berlandas-landas. Bagus juga tu, biar dia segan. Kalau tak segan teruk juga, asyik minta tak sudah. Jadi dia Fatimah, sampaikan salam mak pada abah. Ya Allah, minta salam, sampaikan salam. Cakap dengan abah, nanti bila mak meninggal, mak anak dikapankan dengan kait, dengan serban atau ridak yang dipakai itu. Kerana ridak itulah yang selalu Nabi pakai ketika turunnya wahyu, tuan-tuan. Khadijah minta pada Fatimah, sampaikanlah pada abah, sampaikanlah aku nak nanti kapan aku serban dia tu. Kenapa? Kenapa?
Tahu kenapa? Bila Fatimah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai abah, kalau kita katalah mak kirim salam, Allah, apa benda pula kirim salam, kalau kita ni tentu dah macam kan. Mak kata, nanti bila mak meninggal, mak nak kapankan dengan kain serban tu yang terima wahyu tu. Kenapa tuan? Rupanya kain itu apa aja yang ada pada jasad Nabi, Allah akan masukkan dalam syurga bersama Nabi. Ini yang dengar. Jadi kalau ridak, kalau serban itu dibungkus kat badan dia, nanti tentu aku. Begitu punya Khadijah punya takut kalau masuk nerakanya Allah. Lalu Nabi datang jumpa Khadijah. Khadijah, Allah berkirim salam pada engkau. Allah sediakan tempat kau dalam syurga. Ya Allah, tuan-tuan, Allah berkirim salam pada Khadijah. Khadijah, tempat kau dalam surga. Nabi sebut, ya Allah sukanya Khadijah. Itu rupanya, kita rupanya pun termasuk dalam doa tu. Subhanallah. Kita hari ini diberi senang. Mungkin satu lagi tentang Khadijah ni, kita diberi senang kan. Ingat Nabi ni masa kita mulanya bangkit Islam, berkahwin dengan Khadijah. Kita kenal Khadijah tu bangsawan yang kaya raya. Harta kat Mekah tu berapa tu? 2/3 Khadijah punya. Sayyidatina Khadijah Kubra lah kita muliakan dia. Sayyidatina Khadijah punya 2/3, bukan 1/3. Di ketika itu ada orang yang nak berniaga, nak buat perusahaan, dia akan hutang dengan Khadijah. Tahu fikir macam mana? Kalau mampu bayar, tak bayar tak apa. Ini punya orang. Pakaiannya bertatakan permata. Cari riwayat hidup Khadijah, punya kayanya tu. Barang dagang dia, ya Allah. Gedung-gedung dia, subhanallah. Tuan-tuan, pagi Nabi pergi keluar sebelum siang, balik setelah malam. Kita nak tutup dah dan nak habis lah. Terlajak juicy kita sikit, tak apa. Kita tutup ni sebab banyak lagi kita nak cerita tu. Akan datang dah baca kitab kan, nak ambil peluang. Nabi perginya tu sebelum siang, baliknya dah malam. Di satu malam Nabi balik agak lewat. Ni riwayat ni tuan-tuan biasa dah dengar. Bila Nabi sampai rumah, Nabi beri salam. Lambat pintu dibuka. Biasanya tapak Nabi jalan, isteri dah tahu dah. Nabi bagi salam, buka pintu, dah tunggu dah. Itu yang saya nak cakap tu orang sekarang. Suami balik, saya baru pernah cakap tau, dah pernah cakap. Suami balik, dah mentong kat dapur dah. Kelentang-kelenting. Ini kucing siam mana? Kucing siam dia kata. Nak tahu suami cari makan sendiri. Kerana apa? Isterinya main game. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Isterinya main WhatsApp dengan tak tahulah apa benda. Suami balik rumah. Itu sekarang, zaman sekarang lah. Ya Allah. Yang tadi. Minta maaf kalau ayat tu tak adalah, kita tak ada apa benda kita nak WhatsApp. Jadi tuan-tuan, bila Nabi buka pintu, Nabi masuk, Nabi lihat Khadijah ni baru nak mula gerak, nak mula diri untuk buka pintu. Itu tahun yang keberapa? Dah tahun yang ke-10 ke? Belum. Kita kira je lah. Bila Khadijah nak berdiri, Nabi kata tak apa Khadijah, tak apa. Duduk je, tak apa, gitulah, tak apa. Nabi terus hampiri Sayyidatina Khadijah. Nah, Khadijah seketika rupanya sedang menyusukan anak. Ada riwayat kata siapa yang disusu? Itulah Fatimah. Jadi lama lagi lah nak wafat, tak lagi tu. Dia kata itulah. Kalau dalam riwayat ni tuan carilah jalan cerita dia tu. Bila Nabi ambil anak tu daripada pangku Khadijah tu, kan, Nabi ambil, Nabi taruh dekat pembaringan anak. Nabi lihat, bila taruh mengalir kat anak tu, bayi tu, tuan-tuan, kita tentu tahu jawapan. Kalau orang sekarang lah sehat-sehat ni, biasa budak lah susu, kita pelap, takut kena kurap susu ke jerawat susu ke apa, panau susu. Lap bersukan. Tapi yang ini, yang keluar apa tu? Darah. Agak macam mana Khadijah? Dulu punya kaya, macam mana? Dulu punya harta. Sampai makan 3 hari belum tentu makan sekali. 3 hari belum tentu dapat kenyang sekali. Kita sekali makan 3 hari punya kenyang. Gila kita. Macam mana kita nak jawab besok? Macam nak jawab? Kita sekali makan hari Isnin makan, hari Selasa ajak makan lagi, isterinya ajak makan apa? Dah kenyang. Bila makan hari Isnin? Ya Allah. Hari Selasa ajak makan lagi, masih kenyang lagi dah. Bila makan hari Isnin? Nabi nak tahu 3 hari belum tentu satu kali dapat kenyang. Sampai akhir hayat, tuan-tuan. 8 hari Isnin, Selasa,
kenyang hari Isnin, Selasa, Rabu. Selasa dan Rabu dia makan, Khamis dia lapar lagi, dia puasa. Khamis dia puasa, lapar. Okey, nanti Ahad, Senin, Khamis, Jumaat Sabtu dia lapar lagi, dia kenyang. Khamis. Macam itulah kira-kira dia. Jadi yang tadi tu, okey, bila Nabi taruh si anak dalam dia yang dikelik tadi, dia ditaruh di tempat pembaringan, Nabi pembaring. Nabi baring di mana? Di riba dekat peha Nabi. Tuan-tuan, Maulana Muhammad Halimi sebutkan rumah Nabi tu kalau masuk kena tunduk sikit. Kalau tak ni jadi sangkut. Ya Allah, ni kekasih Allah tuan. Kekasih Allah. Allah uji hidup dengan itu, dengan kemiskinan. Rupanya Nabi ajar kita miskin lagi dekat dengan Allah. Nabi pernah doa, ya Allah, Engkau matikan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Engkau samakan aku ya Allah nanti masuk surga bersama orang miskin. Kerana apa? Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Itu pun Nabi harap. Kerana apa? Nak takutnya neraka. Yang tadi kan tak habis jadi itu kan. Maka Khadijah baru rumah pula kalau dua lonjor jejak, dinding belakang jejak, yang sana di belakang jejak. Berapa lebar rumahnya? Dalam masuk tunduk sikit, duduk melonjor, ya Allah. Kita hari ni tak tahulah apa nak cakap nanti depan Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, Nabi baring penatnya tu keluar sebelum siang, balik dah malam. Penatnya Nabi tu. Nabi baring di atas peha Khadijah. Macam biasa, manja-manja sekejap baring atas peha. Ya, berbeza baring kali ni. Dulu baring macam bantal golek dua, empuk. Ya Allah. Kan? Tapi hari ni kenapa macam baring di atas dua batang kayu? Kan? Kenalkan. Tolong kenal Khadijah ni siapa. Tolong kita kenal. Kemudian kita Nabi baring tu, penatnya Nabi. Dalam riwayat tu, ketika Khadijah mengelus kepada Nabi, Nabi tertidur. Masa Nabi tidur tu, Khadijah menitis air mata, keluar air mata. Mengenangkan apa yang dibuat oleh Nabi. Kenapa susah payah Nabi. Apa yang Nabi fikirkan. Apa yang Nabi hendakkan. Ini sampai kat kita lah. Nabi nak kita semua beriman pada Allah sampai hujung dunia. Nabi nak kita semua dapat masuk syurga Allah. Ini semua dalam apa yang Nabi fikir. Tentang kasih Allah tak ada perempuan, air mata yang keluar ternitis jatuh di pipi Nabi. Bila Nabi tersedar, Nabi tanya Khadijah, engkau nangis ni kenapa ya Khadijah? Itu soal. Kita lihat apa soal Nabi. Khadijah, engkau nangis kerana engkau dulu bangsawan ya, kaya raya. Hari ni sekarang harta pun tak ada. Tengok rumah ni dah macam ini. Allah, nikmatnya duduk dalam rumah macam ni. Ya Khadijah. Tuan-tuan, kata Nabi tidak. Kata Khadijah, tak ya Rasulullah, tidak. Engkau dulu hidup mewah. 2/3 harta Mekah, sekarang semua harta dah habis. Untuk jalan agama ni Khadijah, engkau menyesal ke? Semua tidak tak. Engkau berkahwin dengan aku ni apa? Semua tidak. Dulu pakaian bertakan permata, sekarang ya Allah, sekarang macam ini pakaian. Ini semua tidak. Apa yang Nabi tanya tentang kemewahan, kesenangan, kenikmatan, semua tidak. Khadijah cakap apa tak? Ya Rasulullah, aku menangis ya Rasulullah. Aku khawatir nanti bila aku dibangkitkan di akhirat, Allah tanya, wahai Khadijah, berapa banyak engkau telah bantu perjuangan Nabi. Tuan-tuan, Khadijah nangis kenapa? Dia takut kalau Allah Ta'ala tanya, Khadijah, berapa banyak perjuangan kau, engkau punya bantuan atas perjuangan Nabi. Tuan-tuan, kalau kita hari ni bermuhasabah, berkira berapa banyak Khadijah dah bantu Nabi dah. Habis-habisan. Tak ada baki dah harta. Tak ada baki dah makanan. Tak ada baki dah kesihatan. Semua untuk apa? Untuk agama sampai parit setongkat tuan. Untuk agama sampai tempat kita. Atas pengorbanan dia agama sampai tempat kita ni sekarang ni. Korban yang macam gitu, begitu pun takut kalau Allah tanya, adakah engkau telah bantu perjuangan ini yang kita takut. Sidang hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai begitu sekali. Dan tak cukup dengan itu. Di saat masa yang tadi kita kata Fatimah tu, Khadijah pernah minta untuk serban tu, Allah perkenankan. Serban tu juga. Tuan-tuan, di saat dia nak meninggal, Sayyidatina Khadijah di pangkuan Nabi, apa dia bisik dengan Nabi? Yang hampir-hampir tak dengar, ni hampir tak dengar. Ya Rasulullah, nanti aku meninggal dalam kubur, kalau engkau perlukan tempat untuk engkau berinjak, bertiti,
untuk kau sampaikan kalimah la ilaha illallah ke lurah-lurah, ke lembah-lembah, tak ada apa yang kau nak pijak, engkau galilah kuburku ya Rasulullah. Tuan-tuan, Khadijah kata, galilah kuburku, engkau ambillah tulang-tulang aku, engkau jadikan bahan pijak untuk engkau ke lembah, ke lurah, sampaikan kalimah la ilaha illallah. Itu pun habis-habisan takut kalau Allah Ta'ala tanya. Ini kalau kita tanya kita, apa korban kita pada Nabi? Apa korban kita? Masalah korban kita tu setakat mana hari ni? Apa yang kita nak nak jawab depan Sayyidina Khadijah kalau kita kata aku dah korban Nabi, apa korban kita? Tuan-tuan bukan ya Allah SWT bila Khadijah wafat, nak tu ketika diuruskan pemandiannya, orang perempuan yang tengah mandi tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, dah selesai dimandikan, untuk dikafankan, kainnya tak cukup. Bila kain tu diangkat untuk tutup kepala, kaki nampak. Untuk kaki tu nak, ini dia permohon permintaan Fatimah serban tu. Maka Nabi kata, ni ambil ridaku ni kau tutup. Ditutup, kata itu pun tak cukup. Nabi kata tak cukup juga ni, kita kebumikan di waktu malam supaya jangan nampak aurah dia. Macam kita sekali tu, ini punya pengorbanan pun takut dengan Allah Ta'ala. Takut kalau ditanya, takut dengan neraka. Saya tentang Aisyah tu, macam mana pengorbanan? Ya Allah, takut dengan neraka, takut dengan Allah. Hari ni kalau kita semua ada rasa macam dia, macam mana gaya dunia ni? Tentang berkali Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ke mana pun kita. Yang penting hari ni kita kembalilah kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Jadi insya-Allah, sebab ringkas dan ni ringkas ceramahnya bukan ceramah pun. Sebab orang ni macam belum boleh buka kitab. Jadi insya-Allah akan datang, diberi kesempatan, ruang peluang kita kitab Hidayatul Sibyan kita sambung. Dan minta maaf ya kalau salah silap dalam menyampaikan. Tak ada rasa, tak ada yang terguris lah hari ni. Kalau terguris, maafkan. Kita kata sebab Nabi tu pemaaf, Nabi tu penyabar, Nabi tu apa lagi, selalu balas baik. Maaf, sabar, balas baik. Ini mudah-mudahan daripada diri kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan ada kelapangan masa, ada kesempatan, ada kesehatan insya-Allah. Perkara itu termasuk ini diberi kita ruang dan peluang lagi untuk dijumpakan minggu akan datang. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq. Ya Allahul aman al aman al aman, ya arhamu min kulli rahim, ya a'lamu min kulli alim, ya ahkamu min kulli hakim, ya akramu min kulli karim, ya a'zamu min kulli azim, ya aqdamu min kulli qadim. Khallisna minal waba, khallisna minal waba, khallisna minal waba, ya arhamur rahimin. Khallisna minal waba, ya Allah. Khallisna minal waba, ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa 'adalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal bala wal waba wat ta'un wal quruna wal fakhsha wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Malaysia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.